kita tengok penipuan-penipuan yang berlaku. Saya dah bariskan banyak. Pertama, kita tengok penipuan yang dibuat. Persepadanan semula. Kita tunjuk persepadanan semula ni dari segi kesan pada kita. Tuan-tuan tengok, ambil contoh lah. Kita ambil contoh. Fakta contoh dia. Baling. Parlimen Baling. Parlimen Ustaz Taib Azamuddin. Sebelum persepadanan semula, jumlah pengundi dia lebih kurang 52,000. Lebih kurang pandan lah. Kan? Setelah persepadanan semula, pengundi dia berjumlah 73,000. Satu. Tuan-tuan tahu tak persepadanan semula, contohnya baling, tuan-tuan tahu saiz baling tu jadi besar mana? Saiz parlimen baling tu jadi besar mana? 2 kali besar negeri Melaka tau. Negeri Melaka tu, negeri Hang Tuah tu, baling parlimen satu besar dia 2 kali negeri Melaka. Tuan-tuan boleh bayang besar mana? Nak cover dalam 7 hari. 2 kali negeri Melaka, tuan-tuan nak cover dalam 7 hari. Akhirnya tewas seorang yang benar-benar berjiwa rakyat, Ustaz Taib Azamuddin. Ulama satu hal. Dan persepadanan semula ni, tuan-tuan tengok, yang kalau orang-orang Melayu buta, dan banyak orang Melayu hadari ni dia buta, dia tak nampak. Sebenarnya ramai di dalam pilihan raya ni, pertama kali sejarah ulama semua tumbang. Ulama besar semua tumbang. Datuk Dr. Harun Din, satu dunia kenal dia, anak Melayu pertama mendapat ijazah Doktor Falsafah Syariah Universiti Al-Azhar. Siapa tak kenal Dr. Harun Din? Bukan saja di Malaysia, seluruh dunia. Tumbang. Ustaz Sabran Perak, ulama besar, tumbang. Di Selangor, Datuk Ismail Qamus, tumbang. Di Pahang, Tuan Ibrahim, Tuan Man, tumbang. Di Kedah, beberapa orang ulama tumbang. Di Terengganu, beberapa orang ulama tumbang. Tuan-tuan tengok padah persepadanan semula. Dan orang Melayu tak sedar langsung. Tak sedar yang ulama-ulama dia dah tak ada. Siapa ulama dalam parlimen sekarang? Ustaz Ling Kisiang kan? Kok kalau UMNO nak pakai Ustaz Ong Kating? Orang Melayu dia jadi keliru. Dia ingatkan contoh, UMNO pun ramai juga ulama. Macam apa nama? Masyitah. Tak tahu Masyitah ni cakar apa dia pakai. Siti Bayar pakai cakar rimau. Dia pakai cakar apa dia tahu. Firdaus. Ni kami pun ada ulama. Jadi orang Melayu jadi keliru. Dalam UMNO pada ulama, dalam PAS pada ulama. Tuan-tuan jangan keliru. Ulama ni dia kena duduk tempat dia. Dia kena duduk tempat dia. Memang betul dalam PAS ada UMNO, ada ulama, dalam UMNO pada ulama. Kita pun tak nafikan. NAKI pun ulama besar, saya tahu. NAKI satu kampung dengan saya. Ulama besar, saya tahu. Tetapi ulama dia kena duduk di tempat dia. Saya bagi banyak tempat contoh yang sama. Kalau tuan-tuan nak lalu tepi jalan ni tadi, orang kata ada rimau. Ada rimau kat tepi tu. Tuan-tuan lalu. Tuan-tuan nak pergi lalu kat tepi jalan tu? Mampu tak lalu? Pasal apa tuan-tuan tak lalu? Pasal apa? Takut. Pasal apa takut? Pasal rimau tu duduk di alam bebas dia. Jangankan nampak rimau tu bersin je acuh. Kita cabut lah lari lah. Kita takut kerana rimau tu duduk dalam alam bebas dia. Alam semula jadi dia. Jadi kita jadi gerun. Walaupun kita tak nampak. Kita pergi kebun rian ke siapa ke, nampak tapak rimau, taubat lahum tu tak turun lah. Takut. Walaupun rian tu ada kat situ, tak berani kita ambil. Tapi kalau rimau yang sama duduk dalam zoo, tuan-tuan takut? Rimau yang sama duduk dalam zoo, tak takut. Pergi lagi. Kalau rimau tu bersin hacu, ambil kayu cocok hidung dia, bersin lagi. Sikit pun kita tak takut. Pasal apa? Pasal rimau tu duduk dalam zoo.
Rimau yang sama duduk kat luar tak nampak pun kita takut. Rimau ni depan kita tak takut. Pasal apa? Pasal rimau dalam zoo, dia harapkan orang. Nak makan dia harapkan orang. Nak mandi dia harapkan orang. Nak cuci gigi pun dia harapkan orang. Begitulah ulama. Bila ulama duduk di alam dia, alam dakwah, alam gerakan Islam, haraki Islam, orang gerun dengan dia. Orang jadi hebat, orang takut. Datuk Ishak Barum, mana ada parti. Tapi mana-mana pergi, orang datang hormat. Minta pandangan, minta fatwa. Walaupun dah tak boleh bagi fatwa, orang minta juga. Pasal dia duduk di alam dia. Tapi bila ulama tu duduk dalam zoo, apa jadi? Tuan-tuan tengok contoh Nakai. Nakai ulama besar, saya tak nafikan. Tapi Nakai tengok, bila ulama diletakkan dalam zoo UMNO, apa jadi? Baru ni, sebelum pilihan raya, orang telefon dia dalam program pagi. Tanya dia, Assalamualaikum Datuk, ni saya nak minta pandangan sikit. Masalah ni, saya keliru sikit tentang semayang ni. Ni macam mana ni, ada budak hitam seorang ni, dia berenang ni. Dia berenang berapa jam, 18 jam ni. Dia tak sembayang. Apa hukum ni tu? Kalau ulama besar, ulama hebat, ulama yang tak terikat dengan apa-apa, dia jawab apa? Tak payah ulama kita yang makan nasi lemak pun tahu jawab. Tapi tengok tuan-tuan, bila ulama tu duduk dalam zoo UMNO, apa jadi? Pada pandangan saya, sembayang tu tak perlu, boleh diketepikan. Mengharumkan nama negara lebih penting. Boleh qada sembayang-sembayang ni tu tak apa. Tuan-tuan nampak? Walhal kita dari kecil diajarkan sembayang. Sembayang ni tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring kenyit mata, tak boleh kenyit mata dengan hati. Tak boleh dengan hati mati. Tengah perang tu, tung tu, Israel duk bom-bom tu, kena sembayang. Ada cara sembayang dia. Tapi ulama bila letak dalam zoo UMNO tu jadi, itu ulama besar macam Nakai, Astora Jebon tak salah kata. Ya. Tapi tuan-tuan tengok persepadanan semula ni kesan persepadanan semula. Ulama-ulama besar habis tu mbak. Habis. Ulama-ulama yang duduk dalam zoo ni mula masuk. Apa yang mereka boleh buat? Mereka tak boleh buat apa? Sebab mereka harapkan makan daripada orang. Mereka harapkan orang cuci badan dia. Orang macam mana rimau dalam zoo macam tu lah mereka. Mereka takkan boleh berfungsi sebagai ulama.